Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni insya-Allah kita akan saya cuba nak 2 bab sebenarnya, tapi tak tahulah ikutlah keadaan macam mana keadaan kamu, penerimaan dan faham macam mana okey ke tak kan. Okey, kita tengok yang pertama ni sukatan seraikan data terkumpul. Untuk soalan ni sebenarnya saya tak pernah buat lagi, saya first time saya download tadi. Dan set ni agak bagus set Terengganu punya, Guru Akram yang buat. Okey. Jadi yang pertama kita tengok sukatan seraikan Jadual menunjukkan bilangan majalah bilangan majalah yang dibaca seminggu oleh 16 pelajar lelaki kelas tingkatan 4 Kiri. Hitung beza bilangan majalah. Yo. Okey, kan? Menunjukkan bilangan majalah yang dibaca seminggu oleh 16 pelajar lelaki kelas tingkatan 4 Kiri. Apa maksud? Kalau kamu tengok soalan ni, dia tanya, hitung beza bilangan majalah. Apa maksud sebenarnya dia tanya sebenarnya? Kenapa dia tanya beza tu untuk apa sebenarnya? Beza bilangan majalah. Jadi bagi saya untuk soalan ni, dia tanya satu benda yang mudah tapi dalam ayat yang pelik. Contoh, dia tanya dalam hitung beza. Sebenarnya benda ni dia minta adalah yang kita namakan dalam sukatan seraikan, nama dia julat. Julat, apa formula untuk julat? Julat adalah yang maksimum tolak dengan minimum. Maksimum tolak dengan nanti ingat purata pula, minimum. Maksimum tolak dengan minimum. Jadi maksimum kita tengok yang paling besar ya. Yang paling besar sekali kat sini 7. Dia seorang tu dia rajin, 7 sekali dia baca. Jadi 7 atas tu ada 8. Ada. Oh ada 8. 8. Tolak dengan yang malas ni apa benda pun tak buat, kosong. Jadi jawapan kita kat sini julat dia adalah 8. Itu kita beza bilangan majalah. Cuma dia tanya, bila tanya beza tu dia pelik sikit lah bunyi dia. Kalau dia julat, nampak terus. Julat, okey, senang. Julat minimum, maksimum tolak dengan minimum. Okey. Nombor 2. Tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2 besar lagi ke? Wih, di bawah ni. Nombor 2. Tengok soalan nombor 2 kat sini. Plot titik menunjukkan jumlah lembu yang dibawa oleh 20 buah lori ke tempat sembelihan. Ini soalan dia kita panggil soalan keadaan terpencil. Maksudnya ini Terengganu buat. Bila Terengganu buat cerita dia, sebaik dia tak tulis penyu. Kan? Okey. Jumlah lembu dibawa oleh 20 buah lori ke tempat sembelihan. Hitung beza jumlah lembu dalam ekor. Sama. Dia minta beza. Maksudnya kita kena tengoklah cerita dia. Okey. Ini apa maksud 5 ni? Maksudnya lori yang bawa 5 ekor ada 4 biji lori. Macam tu. Kan? Lori yang bawa 6 ekor ada 3 lori. Okey. Lori yang bawa 7 ekor ada 6 lori. Macam tu. Jangan pergi tengok cerita dia. Jadi beza dia sama kat cerita dia. Paling banyak 10. Tolak dengan 5. Dapat jawapan kita 5 ekor lembu. 5 ekor lembu. Beza ni juga dikenali sebagai apa tadi? Julat. Okay? Cikgu. Ya. Yang ni kita tak tengok kekerapan dia lagi ke? Tak tengok. Kekerapan kita tak tengok. Kalau dia minta julat je kita buat je lah macam sekolah rendah dulu. Julat memang maksimum tolak dengan minimum. Itu julat. Okay, kita tak tengok dah siapa dia punya kekerapan ke tak, kita tak tengok. Okey. Sebab tu dalam sukatan seraikan ni yang paling senang kita nak tengok dia punya data tu terserak besar atau kecil adalah julat. Lagi besar julat dia, kita anggap dia lagi besar terserak. Lagi kecil julat dia, lagi kecil serakan. Okey? Itu julat paling senang. Tapi kalau kita ada satu benda yang contoh ada pencilan. Pencilan ni maksudnya ada seorang tu data dia contoh macam ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, seorang kat sini 18. Itu kita panggil ada pencilan. Kalau ada pencilan, data serakan kita yang paling sesuai kita gunakan adalah kita kena gunakan julat antara kuartil. Itu kemudian kita akan jumpa. Okey. Kadang-kadang kamu jumpa soalan objektif, dia tanya yang mana lebih sesuai untuk mengira sukatan data, taburan data untuk
dia bagi data tertentu. Kita boleh tengoklah. Kos pembelanjaan elektrik sebulan bagi beberapa keluarga sewaktu PKP 2.0 dicatat seperti jadual berikut. Oh, ini kos ni. Kos pembelanjaan elektrik yang diwakili oleh dalam bentuk P elektrik, Q, nyatakan nilai P dan serta hitung beza kos pembelanjaan elektrik dalam RM. Sama cerita dia ni. Dia pusing-pusing cerita dia pasal apa? Minimum, maksimum. P ni yang paling minimum. Mana siapa? 140 kan? Betul? Saya rasa 140 kan? P sama dengan 140. Jadi Q maksimum dia adalah siapa yang pakai banyak ni? 400. Jadi beza dia sama dengan 400 tolak dengan 140. Kita dapat kat situ 260. Boleh faham ni simple ni, minimum maksimum cerita dia. Tengok nombor 4 baru dia masuk cerita lain. Okey. Data di bawah menunjukkan umur 18 orang peserta kanak-kanak yang hadir ke pertandingan dua jenis acara berbeza dalam majlis hari keluarga sebuah syarikat. Acara larian, acara meniup belon. Data manakah menunjukkan serakan yang lebih besar, nampak? Tadi saya bagi tahu apa? Paling mudah kita nak cam serakan ni yang lebih besar adalah julat. Julat yang paling mudah sekali kita nak cam. Okey? Jadi macam mana julat dia? Kita tengok. Jadi sebelum tu, kalau kamu tengok jawapan dia, kita kena tukarkan benda ni ke dalam bentuk apa ni? Plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Saya akan buat kat sini kat kertas. Okey. Ingat lagi ke plot batang daun? Syirah, ingat? Ingat cikgu. Ingat. Okey. Lari dan meniup melon. Jom kita buat. Cara ni. Ini acara lari. Ini tiup belon. Lari dan tiup belon. Okey. Sini. Bila kita buat macam ni, first kali apa kita buat? Kita tengok data dia dulu. Untuk lari dan tengok dua-dua. Tengok dua-dua. Okey. Bila kita tengok ini dia main puluh-puluh saja. Bila puluh-puluh kat sini adalah tengah-tengah ni adalah cerita dia pasal puluh. Puluh, sa. Puluh, sa. Macam tu. Bila dia main puluh-puluh, dia puluh dan sa. Jadi saya tengok data kat sini dia tak ada belas-belas ada. Tidak ada belas-belas. Paling kecil adalah kat sini 20. Okey, 20. 2. Okey, kemudian 3 saya ada nampak. 4 saya ada nampak. 5 saya ada nampak. 6 pun ada. 6 bawah ada. Habis kot. Tak ada 7 Okey, baru kita isi. Sekarang kita isi untuk acara larian dulu. Larian 21. Dia start 20 kosong. Kemudian 1. Ada seorang lagi 1. Lepas tu 22. 22 saya tanda lupa 20 dah, 21 dah. 21 dah, 22. 23 tak ada, 24 tak ada, 25 ada. 25, 26 tak ada, 27. Ada lagi? 28. 28. Okey. Habis. 3 pula. 34 ada 2, 33. 32 ada lagi. 32 paling kecil adalah 32.
kemudian 33, kemudian 34 ada 2 orang, 4 2 orang, lepas tu push. Juling mata ni. Habis dah 34 pula. 45, 46. 45, 46. Okey. 50, 52, 53, 53 ada seorang lagi. 61, 60, 60, 61. Habis. Wah, pening juga. Jenuh juga tengok ni kan. Okey. Kita tengok yang meniup belon pula. Meniup belon 20. Saya akan tandakan dulu 20 ni. Okey. 20 ada 2, 0, 0. Kemudian 23. Kemudian 24. Okey, kemudian 3 pula. 3 sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Banyak kan? 3. 30 paling kecil 32. 32, kemudian 33. 33 ada lagi. 33 ada lagi, kemudian 35 2 orang. 38. Okey, 41. 40 ada. 40, 41. Kemudian 41 ada seorang lagi. Oh, kena hati-hati betul ni. 43. Habis. Okey. 51. 51. 51. 53. 53. Kemudian mana tu? Nampak. Habis. Dah. Habis. 6. 60. 4. 64. 64 dengan 65. 65. Juling mata-mata buat kan. Okey. Hai, kat sini kita tengok kan. Kalau kamu tengok kat sini, untuk lari dia punya julat dia. Julat untuk lari kan. Julat maksudnya yang paling besar sekali adalah 61. Paling besar adalah 61. Tolak dengan paling kecil 20. Jadi julat dia akan dapat kat sini adalah 41. Manakala julat untuk tiup belon pula, julat dia adalah paling besar 65. Tolak dengan paling kecil 20. Sini kita akan dapat 45. Jadi berdasarkan kepada julat, maka ini menunjukkan data tiup belon. Acara meniup belon menunjukkan serakan yang lebih besar. Sebab dia tak ada pencilan dekat sini. Dia tak ada benda yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tak ada. Jadi kita akan ambil julat saja sebagai menentukan dia punya saiz untuk serakan. Sama ada lebih besar atau lebih kecil. Okey. B. Soalan B dia minta apa tu? Sekejap. Soalan B. Berikan komen anda berkenaan taburan umur peserta yang hadir dalam kedua-dua acara tersebut. Berikan komen anda berkenaan taburan umur peserta yang hadir dalam kedua-dua acara tersebut. Ini yang saya tak pandai buat komen ni. Apa ada cadangan? Sapuan, Ishraq, Nazira. Saya berarti tu.
Bila dia suruh komen ni kacau ni. Berikan komen anda berkenaan taburan umur peserta yang hadir dalam kedua-dua acara tersebut. Ni kita kena bandingkan kan cikgu. Yang acara larian ni data yang paling kecil dia, acara menjawab belon data yang paling kecil dia, maksimum yang ni, maksimum yang tu. Saya rasa macam tu lah kot. Saya rasa pun macam tu sebab data yang kita dapat daripada kita panggil dia plot batang daun ni, yang kita dapat sebenarnya adalah menunjukkan ni saja. Julat. Julat maksudnya minimum atau maksimum. Okey? Jadi bila dia suruh komen berkenaan dengan taburan, sebenarnya soalan ni dia ulang. Dia ulang apa? Tentang soalan A tu. Soalan A tu dia ulang. Sebab apa? Bila dia suruh komen sebenarnya paling bagus kita cerita kalau kita tahu julat adalah kita kena bagi tahu tentang data serakan. Kan? Data serakan contoh kita bagi tahu menunjukkan apa? Acara tiup belon terserak lebih besar berbanding dengan acara larian. Ini disebabkan oleh ni beza, kita panggil dia beza data untuk acara tiup belon adalah 45 manakala beza data untuk acara lari ialah 41. Benda itu kita ulang. Benda yang dia cerita pasal apa dia? Pasal julat. Bila julat mesti ada kaitan dengan minimum atau maksimum. Itu pendapat saya lah. Sebab kita tak ada jawapan yang ni. Kita tengok. Sebab yang kita boleh dapat dengan plot batang daun hanyalah julat. Julat paling cepat kita tengok. Okay, jadi bila kita tengok kat sini, macam ni kita nak bandingkan dia, kita tengok dia punya julat, kita tahu cerita dia macam mana. Okay. Ini untuk nombor 4 lah. Ni kalau jumpa cerita macam ni, dia tanya tentang serakan, maksudnya kita guna julat. Tapi kalau dia tanya komen, yang kita tahu julat, kita cerita je pasal julat. Jangan peduli dekat soalan tu sama ada jawapan kamu tu repeat ke, patah balik ke, guna 2 kali ke, yang itu jangan peduli. Kita tak tengok. Boleh Okey, lebih kurang lah. Soalan seterusnya, nombor 5 kat sini. Data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh pelajar-pelajar dari kelas 4 Dalton dan kelas 4 Einstein dalam satu kuis yang dilaksanakan. Okey, data manakah menunjukkan serakan yang lebih besar? Macam mana ni? Serakan yang lebih besar. Okey, kat sini kalau dibagi macam ni, langkah pertama kita boleh dapatkan julat. Yang kedua, kita boleh kirakan apa? Julat antara kuartil. Yang lebih tepat untuk mengira adalah julat antara kuartil. Lebih sharp untuk mengira, menentukan dia punya apa? Tentang apa? Serakan sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi kita akan tengok sekejap. Saya akan buat ni. Okey, kita akan buat julat dulu. Apa ni? Julat dulu. Julat untuk kelas ni, julat dia sama dengan paling besar. Kenapa ada kosong tengah-tengah? Ke tak ada print 1, 2, 3, 4, 5. Memang macam tu cikgu. 6, 7, 8. Oh betul. Ke hilang? Kacau juga kalau hilang ni. Paling besar berapa? 39. Betul kan? 39. Paling kecil 30. 9. Yang ini julat dia sama dengan paling besar. Cikgu. Ya. Yang sebelah kiri tu 29 ada cikgu. 20. 29 ada, 28 pun ada. Lagi kecil lah. 26. Jumpa lagi kecil lagi. Tak nampak. 26 Betul ke? 26. Aduh, saya kalau nombor-nombor kecil ni rabun sebenarnya ni. Jadi dapat apa ni? 13. 13. 13. Okey, yang ini paling besar 38. Saya nampak dah. 40 itu. 40. Kurang lagi mata korang cakap. Padahal depan saya clear ni. 40. Paling kecil 26.
26 juga. Dia ada 25 tu cikgu. 25 ada. Ui, soal nampak lagi dahsyat. 25. 25. 25. Kita dapat sini apa? 15. Okey. Kalau mengikut kaedah julat, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Kita boleh ambil bahawa data kelas Einstein mempunyai serakan yang lebih besar. Nampak? Kita boleh guna julat sebab kat sini tidak ada pencilan. Saya nampak tak ada pencilan. Maksudnya kita tak perlu guna sisian piawai lah. Sisian piawai pula. Apa dia? Julat antara kuartil digunakan apabila data tu mempunyai pencilan. Pencilan maksudnya ada sama ada data tu terlalu besar satu ataupun terlalu kecil. Ini tak ada. Sebab nilai dia apa? 40 lebih kurang dia macam ni. Nombor-nombor dia ni. 25 tak jauh ni kan. Okey. Jadi kelas yang secara umumnya berjaya mencatat pencapaian yang lebih baik akan diberi hadiah oleh Tuan Pengetua. Kelas manakah akan menerima hadiah tersebut? Wow. Dia minta pula. Pencapaian yang terbaik kat sini adalah yang paling sesuai sekali adalah untuk pencapaian yang sebaik biasanya kita akan pakai variant ataupun sisian piawai. Okey. Jadi mungkin juga boleh pakai julat antara kuartil. Apa kita try? Plot titik dulu kan. Plot titik, apa yang kita perlu untuk plot titik? Plot titik kita perlu ada 4 perkara. Kan? Ini saya buat kat sini plot titik. Perlu ada 4 perkara iaitu minimum, maksimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Yang itu kita perlu untuk plot titik. Itu kita boleh buat kan. Okey. Jadi kalau dia bagi jatah macam ni, macam mana kita nak buat? Kita kena kumpulkan dia, jadikan kumpulan dia untuk buat plot titik kat sini kan. Ini masalah bila buat plot titik. Dia bagi data macam ni, kita kena susun semula. Kan susun semula, kalau tak banyak kita boleh guna teknik susunan saja. Tapi kalau banyak memang kita kena buat data serakan data yang terkumpul kan. Ini tak terkumpul kan. Okey, tadi paling kecil tadi berapa? 26, kemudian 27 tak ada 30. 30. Kalau tak cukup dia kita selit. Kan dah salah. 28. 29 jumpa lagi. 29 kemudian baru 30. 32. Cikgu, 30 ada 3 dekat bawah tu. Oh, ada seorang lagi. Okey, slate. 30 slate. Kemudian 32. 24. 34 ada berapa orang ni? 1, 2, 34, kemudian 35 lah kan. 35 ada 1, 2, 3. 35, 1, 2, 3, kemudian 36. 36 ada 5. 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kita tak boleh buat macam ni lah. Jadi saya kena tukar jadi 28 ada 1, 26 ada 1. Kena buat frekuensi kan. 28 ada 1, 29 ada 1, 30 ada 3, 32 ada 1, 34 ada 2, 35 ada 3, 36 ada 5 tadi, betul? 37 ada 1, 2, 3. 37 ada 3, 38 tak ada, 39 ada 1, 2, 3. Ni. Ini dalam bentuk lebih kurang jadual yang tak senonoh namanya. Okey. Jadi bila dalam jadual macam ni, kita kena buat apa? Kita kena buat
minimum, maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ada kekerapan longgokan. Ini kekerapan longgokan. Ini 1, ini 2. Cikgu, Ya? Betul 36 ada 6. 36 ada 6. Ada 6. 6 betul 1, 2, 3, 4, 5. Oh 6 betul. 6. Okey. 1, 2, 3, 3 campur 3, 9. 3 9 dah. 6 campur 1, 7. 7 campur 2, 9. 9 campur 3, 12. 12 campur 6, 18. 18 campur 3, 20. 1 campur 3, 24. Betul ke semua 24? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Betul. Okey. Ini sebab dia suruh buat plot titik. Kalau dia tak suruh buat plot titik, kamu jangan mengada-ngada buat pendatang ni. Pakai jam kan? Ini kalau dia sebut buat soalan ni dia ada plot titik itu saja. Okey. Jadi plot titik kena ada apa? Minimum maksimum. Okey. Sekarang kita nak dapatkan apa? Kuartil. Bila kuartil 24 ni akan dibahagikan kepada 4 bahagian. 24 akan dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu 24 akan bahagi kepada 2, 12, 12. Okey. Kemudian 12 pula akan bahagi 2, 6, 6. Jadi dia akan jadi 6. 6, sini pun 6, 6. Jadi bilangan kita akan ambil yang ini 6. Yang pertama 1 hingga 6. Yang ini kita ambil 6 kedua, 6 ketiga dan 6 keempat. Okey. Jadi macam mana nak ambil nombor dia? 24. 24. Ini kosong. 24. Bahagi 2 dapat 12. Sini akan dapat 6. Sini akan dapat 18. Jadi ini adalah kuartil pertama. Ini median. Dan ini adalah kuartil ketiga. Jadi kuartil pertama kita adalah kedudukan ke-6. Kedudukan yang ke-6. Siapa kedudukan ke-6? Kita tengok dekat kekerapan longgokan kita. Yang ke-6 kat sini adalah ini kedudukan ke-6. $30 ke cikgu? Oh, dia 30. Dia macam ni sebab dia apa? Macam mana saya nak beritahu kan? Dia nombor dia tepat-tepat tau. 6 macam ni 6. Kalau nombor dia tepat-tepat 6, maksudnya kalau kita ambil kuartil pertama, kita kena ambil yang macam ni. Katakan ada 12 orang kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang kan. Jadi bila kita bahagi 2, data dia akan berada tengah-tengah antara 6 dan 7. Ingat lagi ni? Masa kita nak kira median kan. Kalau dia 6 dengan 6, dia bahagi ngam-ngam dapat. Jadi kita kena ambil kedudukan ke-6 dengan kedudukan ke-7. Okey, kat sini kedudukan ke-6 adalah 30, manakala kedudukan ke-7 adalah 32. Okey. Jadi untuk kuartil pertama kita kena ambil antara dua orang ni. Antara dua orang ni maksudnya 30 campur dengan 32 bahagi 2. Dapat jawapan kita. Kuartil pertama kita adalah 31. Boleh faham ke? Okey. Untuk median pula, sebab dia 12, maksudnya kita kena ambil yang nombor 12 dengan nombor 13. Yang ke-12 dengan ke-13. Siapa ke-12? Kalau kita tengok, yang ke-12 adalah 35, manakala yang ke-13 adalah 36. Dia akan jadi benda sama. Nampak? Jadi kat sini kuartil kedua kita adalah kita ambil kedudukan ke-35
campur dengan 36 per 2. Dia dah akan dapat 35.5. Itu kuartil kedua. Okey, manakala kuartil ketiga macam mana? Kuartil ketiga kita adalah kedudukan yang ke-18. Jadi 18 kita kena ambil yang 18 dengan yang ke-19. Jadi yang ke-18 adalah 36. Manakala yang ke-19 adalah 37. Kita kena ambil dia duduk di tengah. Jadi kita akan dapat kat sini adalah 36.5. Jadi kita dapatlah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Macam tu. Okey. Minimum 26. Maksimum 39. Jadi plot kotak kita akan jadi ni. Saya akan gariskan satu pakai pensel. Kamu pakai pensel. Kamu gariskan tengah-tengah ni lebih kurang. Pakai pensel anggaran dulu. Kita tandakan siapa dulu? Kita tandakan minimum. Minimum kita adalah 26. 26 sini. Okey, kemudian maksimum kita adalah 39. Situ. Kuartil pertama kita tadi berapa? 31. Kuartil pertama 31. Kuartil kedua median 35.5 tengah-tengah. Okey. Dan kuartil ketiga 36.5. 36.5 sini. Jadi bila kita plot kotak, kita akan tarik yang pertama dekat kuartil pertama. Lepas tu dekat median. Lepas tu kuartil ketiga. Buat kotak. Tarik ni ke maksimum. Buat titik penutup. Tarik ni ke minimum. Buat titik penutup. Garis tengah ni jangan buat. Jangan buat. Tu pensel. Warna oranye tu pensel. Ini kita panggil plot kotak kita. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Ya, susah juga sebenarnya. Dia bukan susah macam mana, kita remeh. Ini baru kita buat kelas Dalton. Cikgu. Ya. Nak minta tolong ulangkan balik macam mana nak cari kuartil 1 dengan 3 boleh ke? Boleh. Okey, kejap. Jadi sebelum tu saya cerita tentang kedudukan dulu boleh? Kan? Okey. Macam ni kedudukan dia nanti lah contoh kan. Kalau kita ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau kita ada 10 data. Bila kita ada 10 data, langkah pertama bila kita bahagi 2. Macam ini kedudukan maksudnya. Kedudukan. Okey. Jadi orang tengah ni nama dia adalah median. Dia berada di antara kedudukan ke-5 dengan kedudukan ke-6. Jadi kita kena pergi tengoklah dekat kekerapan lekukan kita siapa kedudukan ke-5, siapa kedudukan ke-6. Ambil tengah-tengah dia. Balance dia ni kita bahagi 2 lagi. Tapi yang ini sebab dia 5, bila kita bahagi 2, kita dapat tepat tengah-tengah seorang-seorang. Jadi yang ini tak perlu kita cari purata dia. Sebab dia dapat tepat. Sebab apa? Bilangan dia ganjil. Jadi yang ini adalah kuartil pertama. Median adalah kuartil kedua. Sama gak yang belah kanan ni. Dia 5 orang juga. Jadi akan dapat ni terus. Kuartil ketiga. Macam tu. Okey. Kalau kita ada 12 orang, apa beza dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada beza sikit. 12 orang. 12 orang bila kita bahagi 2, kita akan dapat 6. Dan sini kita akan dapat 6 juga. Jadi median kita tengah-tengah antara 6 dengan 7. Median adalah kuartil kedua. Yang balance belah sini, bila kita bahagi, diorang ni pun akan sama rata nampak. 3 dengan 3. Jadi dia kena ambil tengah-tengah juga. Jadi kita kena ambil tengah-tengah. Kuartil pertama. Yang ini 3 dengan 3.
Jadi yang ini pun kena ambil tengah-tengah juga untuk kuartil ketiga. Kalau tengah-tengah ni maksudnya kita kena cari siapa kedudukan ketiga campur dengan kedudukan keempat bahagi 2. Ambil purata. Kan? Yang kita data kita tadi ada 24. Ada 24 maksudnya kes dia sama dengan yang 12. Kes 24 tadi sama dengan 12. Cuma beza dia kalau 24 bila kita bahagi 2, sini akan dapat 6 pula. Sini akan dapat 12 orang, sini akan dapat 12 orang. Nampak? Bila dia 12-12 kita balance kan? Jadi yang ujung sekali ni adalah nombor 12, betul? 12. Okey. Manakala yang kat sini adalah nombor 13. Yang ke-13. Jadi saya kena ambil orang kedudukan ke-13 campur orang kedudukan ke-13, 12 campur 13 bahagi 2. Orang kedudukan. Kan? Yang 12 pula, yang ini kita bahagi 2, kita akan dapat kedudukan dia 6. Dia 6. Jadi 6 dengan 7. Sebab dia sama rata. Jadi kita kena ambil orang 6 campur orang 7 bahagi 2. Yang ini pula, sebab dia sama rata, kita akan ambil 12 campur 6, 18. Jadi 18 dan juga 19 kena campur bahagi 2. Okey? Macam mana nak dapat kedudukan ni? Kedudukan tu kita akan ambil dekat kekerapan longgokan. Tadi kekerapan longgokan kita, mana tadi? Ambil balik Ini boleh faham ke Nazira? Ni yang saya cerita ni. Faham? Faham Okey, kita tengok. Bila kita kaitkan dengan kedudukan pula. Kedudukan dia. Bila kita buat data tadi, kita akan tengok ada daripada data tadi 26 ada seorang. Maksudnya ini adalah kekerapan. Ini data. Ni X, ni F kecil. 1, 28 ada 1, 29 ada 1, 30 ada 3, 32 ada 1, 34 ada 2, 35 ada 3, 36 ada 6, 37 ada 3, 39 pun ada 3. Okey, yang ini dia punya apa? Kekerapan. Saya naikkan sikit. Kekerapan longgokan pula kita kena longgokkan, campurkan dia orang ni. Kita mulakan dengan 1. 1 campur 1 akan jadi 2. 2 campur 1 akan jadi 3. 3 campur 3 akan jadi 6. 6 campur 1 akan jadi 7. 7 campur 2 akan jadi 9. 9 campur 3 akan jadi 12. 12 campur 6 akan jadi 18. 18 campur 3 akan jadi 21. 21 campur 3, 24. Okey. Apa yang diwakili oleh kekerapan longgokan? Kekerapan longgokan yang ini mewakili kedudukan yang pertama. Yang ni. Yang ada seorang Kedudukan yang pertama. Ini kedudukan yang kedua. Ini kedudukan yang ketiga. Masalahnya bila sampai kat sini. Nampak? Yang ini maksudnya, bila 6 ni maksudnya, yang bawah ni adalah kedudukan keempat. Lepas 3, 4 sampai 6. 4 sampai 6. Yang ini 7, dia seorang je lah. Sebab lepas 6 memang 7 je, dia seorang je. Lepas 7 sepatutnya 8. Tapi dia kata sampai 9, maksudnya 8 dan 9. Kedudukan dia, ada 2 orang. Kemudian yang ini 10 sampai 12 duduk dekat line ni. Yang ini 13 sampai 18 duduk dekat sini. Sini 19 sampai 21 duduk sini. Ini 22 sampai 24 duduk kat sini. Ini yang diceritakan pasal apa yang dimaksudkan dengan apa? Kekerapan longgokan. Okey. Bila kita buat anggaran untuk kita kira tadi, semua daripada 0 sampai 24. Itu 1 pada 24 kan. Bila kita bahagi 2, kita akan dapat ngam-ngam 12. Okey. 12 pula kita bahagi 2 akan dapat 6. Yang di bawah sini, 6 dengan sini akan jadi 18.
Bila kita bahagi tepat macam ni, jadi yang kita kena ambil untuk kuartil pertama adalah sama dengan orang yang duduk pada kedudukan ke-6 campur dengan kedudukan ke-7 bahagi 2. Sama juga 12 ni. Jadi dia kena ambil apa? Orang yang kedudukan ke-12 campur dengan kedudukan ke-13 bahagi 2. Sama juga dengan 18 ni, kuartil ketiga. Orang kedudukan ke-18 campur dengan kedudukan ke-19 bahagi 2. Siapakah orang-orang tu? Kita cari kat sini. Okey. Kedudukan ke-6 siapa? Kedudukan ke-6 30. Nampak? Lepas tu gantikan 30 campur. Kedudukan ke-7 siapa? 32. Per 2 dapat jawapan kita 31 untuk kuartil pertama. Kedudukan ke-12 siapa? 12 mana? Sini 12. 12 maksudnya 35. Siapa kedudukan ke-13? Dah orang lain. Nampak? Jadi kita kena ambil 36 bahagi 2. Dapat jawapan kita 35.5. Ini kita punya apa? Kuartil kedua ataupun nama dia median. Kuartil ketiga kita pula yang ke-18. Mana 18? Ni. 36. 36. Campur dengan yang kedudukan ke-19. 37. Bahagi 2. Dapat jawapan kita 36.5. Boleh? Boleh faham? Macam mana nak ambil dia? Boleh. Dia leceh tapi kan boleh buat lah sebenarnya. Kalau plot kotak ni. Sebab tu kalau plot kotak biasanya kalau saya jumpa dalam beberapa buah buku pun soalan daripada plot kotak, dia tak akan bagilah data macam tu punya banyak macam ni. Kan? Jenuh cerita dia ni. Okey? Jadi kat sini je kita try buat kelas ensign pula. Sapuan dah siap ke buat? Sapuan? Dengan Ishraq? Ya, soalan tu saya dah. Cuma B belum. B belum? Okey. Plot kotak dah buat? Dah. Uish, dahsyat . Okey, yang ini paling kecil tadi apa? 25. 25 ada 1. Tak ada. 26 ada ramai ni. 1, 2, 3. Betul 26 ada 3, 27. Tak ada. 28. Ada 1. 2. Ada 2 Mana dia menyorok awal-awal sekali. Okey, 2. 29 ada? Tak ada. 30 kan? Okey, 30. 1, 2, 3, 4, 5. 31 ada 1, 2, 3. 32 ada juga 1, 2. 33 tak ada. 34 saya nampak ada. 1, 2, 35 tak ada. Tak ada tulis pula kan. 36 ada. 36 ada 1, 2. 37 ada 1, 2. 38 ada 1. Cikgu dah sebab saya 37 bukan 3 ke? 37 ada 3. Ke saya salah kira? Tu. Mana seorang ni teman? 2 cukup. Ni saya tengok. Cari Ada? Ada kan? Oh yang tadi 3 ni Syah Tak ni. ada. Saya salah ni jadual. Okey. 38, 40
40 pun 1. Okey. Kita buat kekalapan urukan, kita check betul tak? Sepatutnya dapat 24. 1, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. Jadi kita boleh dapat lah. Minimum 25. Maksimum 40. Okey. Kemudian dia punya apa? Kuartil pertama. Kuartil pertama sama je tadi. Sebab bilangan dia sama 24. Maksudnya kita kena ambil kedudukan yang ke-6 campur ke kedudukan ke-7. Kedudukan ke-6 ni 28. 28 campur 30 bagi 2. Akan dapat 29. Kuartil kedua. Kita kena ambil yang ke-12 dan 13. Yang ke-12, 13, dua-dua orang duduk kat sini, nampak? Yang 12 duduk kat sini, 13 aku duduk kat sini. Dua-dua orang duduk kat sini, tak payah campur, tak payah tolak dah sebab benda yang sama. 31. Kemudian kita ambil kuartil ketiga yang ke-18 saja kan. 18. Ni 34. Yang ke-19 36. Jadi kita akan dapat tu. Jadi bila kita campur bahagi 2, kita akan dapat 35. Jadi kita dah boleh buat plot kotak. Plot kotak kita buat lakaran dulu, garisan, satu garisan lakaran. Pakai pensel. Titik minimum dia 25. Maksimum dia 40. Kuartil pertama 29. Kuartil kedua 31. Kemudian kuartil ketiga 35. Buat plot kotak. Okey, kat situ kan. Boleh? Okey. Jadi, kelas manakah secara umumnya berjaya mencatat pencapaian yang lebih baik akan diberi hadiah oleh Tuan Pengetua? Kelas manakah akan menerima hadiah tersebut? Okey, kat sini kita boleh ambil katakan antara yang paling mudah kita nak ambil kat sini adalah data serahkan kita ambil. Tengok, kalau kita ambil julat, dia besar. Dia tak mewakili pun cerita tu. Okey. Kalau kita ambil julat ni pun sama. Kalau kita ambil julat antara kuartil. Julat antara kuartil dia pun sama besar. Dia sama besar. Jadi apa yang kita nak ambil, kita boleh ambil cerita dia satu cerita sama ada kita boleh dapatkan dia punya mean ataupun median. Median kita dah kira. Okey, median. Median dah. Satu lagi mean pun boleh juga, purata. Okey. Tapi kalau macam ni, kalau soalan macam ni kita boleh ambil daripada plot kotak, kita boleh tengok median. Jadi berdasarkan median kita, kelas manakah umumnya berjaya mencatat pencapaian yang lebih baik berdasarkan median. Jadi kamu akan nampak cerita dia. Kan? Jawapan kita adalah kelas mana? Kelas Dalton. Berdasarkan median ni lah. Okey, tapi yang nak lebih tepat pakai mean lah. Purata, tapi dia campur pula atau kerja pula campur semua ni. Tak payahlah, kan? Okey, sebab mean dengan median untuk juga sukatan data serakan dia lebih kurang. Yang ini kita boleh gunakan median. Boleh? Syirah. Apa ni Sapuan? Kamu pakai apa? Ada kira mean tak? Tak, cikgu. Jenuh kira mean betul tak? Kan? Ni tak payah, biasanya kita tak kira pun kita punya purata, mean kita tak kira. Okay, kalau plot kotak kita tak ada mean. Kita boleh dapat apa? Daripada plot kotak ni median jelas, julat antara kuartil pun jelas. Kan? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Okay, kita tengok julat antara kuartil ni berapa.
Yang ni julat antara kuartil. Yang ini 30 apa tadi? 36. 36.5. Tolak dengan 31. Kita akan dapat kat sini 5.5. Yang ini julat antara kuartil dia adalah 35 tolak dengan 29. Sini kita akan dapat 6. Betul 6 Okey. Kalau dia minta katakan terserak, yang ini lebih besar lah. Tapi kalau ikut median, kelas ni Denton adalah mencatatkan pencapaian lebih baik berdasarkan median yang kita tengok. Boleh? Okey? Okey cikgu. Cikgu. Ya, ya. Jadi kalau ada pencilan kita pakai median tak pun mean je cikgu. Kalau ada pencilan, untuk nak tentukan apa? Serakan, siapa lebih besar? Kita pakai julat antara kuartil. Oh. Kalau nak kira konsisten kita pakai variance. Kalau konsisten, sistem PRY atau variant. Konsisten. Konsisten maksudnya data tu berapa jauh daripada mean. Dia lebih tepat lah, lebih tetap nilai dia. Lebih berapa jauh daripada mean. Purata dia lah. Okay. Macam benda ni sebenarnya, kalau dia tak bagi pulau kotak ni, kita kena kira mean. Sebab mean antara yang tepat juga untuk menentukan siapa yang mendapat pencapaian yang terbaik. Purata yang paling cepat lah. Okay. Tapi kalau tengok dalam soalan ni, dah tu kerja kita nak kira mean pula ni. Soalan A, serakan yang lebih besar, kita boleh pakai apa? Yang paling tepat. Kalau kita gunakan untuk menunjukkan serakan yang lebih besar, kita guna apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil lebih jelas menunjukkan serakan yang lebih besar. Saiz serakan ni. Oh, baik-baik cikgu. Okay. Faham. Kalau dia bagi data macam tengok sebelah. 6. Kalau kamu tengok nombor 6, dia mudah sikit. Sebab dia awal-awal tu dia macam basic lah nombor 6. Diberi bahawa S ialah nilai cerapan terbesar, manakala R ialah nilai cerapan terkecil. Dalam set data di bawah, hitung julat minimum yang mungkin berlaku. Okey, tengok. Dia kata apa kat sini? Dia kata susunan dia macam ni, kan? Dia kata julat minimum yang mungkin berlaku. Okey, macam mana kita nak dapatkan julat minimum? Okay, julat minimum kita boleh dapat sebab masuk julat kita kena ambil maksimum tolak dengan yang paling minimum. Jadi macam mana nak dapat nilai ni yang paling kecil? Nilai magic maksudnya kita kena ambil yang maksimum ni, kita kena ambil yang paling kecil yang mungkin. Bukan yang kecil mungkin, maksudnya nombor dia adalah paling kecil sekali antara yang maksimum. Contoh saya bagi kat sini, contoh R kita tak tahu. Dia kata S ialah cerapan terbesar. S paling besar. Tapi nombor yang sedia dia adalah 8. Jadi siapakah S? Jadi S adalah apa? Kita ambil S yang paling kecil sekali selepas 8 adalah 9. Nampak? S paling kecil selepas 8 adalah 9. Itu. Okey. Manakala R. R dia kata apa? R dia kata adalah nilai cerapan yang terkecil. R adalah nilai cerapan yang terkecil. Okey, kita tengok siapa R. Paling kecil kat sini adalah 3. Okey, jadi kita akan ambil R ada jadi apa? 2. Macam tu. Jadi kita akan dapatlah julat minimum kita. Julat minimum. Jangan minta julat maksimum. Jenuh julat maksimum. Berapa banyak? Besarlah nilai dia sebab kita boleh ambil yang besar. Biasanya julat adalah minta julat minimum. Julat minimum adalah sama dengan 9 tolak 2 sama dengan 7. Macam tu.
Boleh faham ke ni? Apa yang masukkan ni? Julat minimum ni. Oh, kita ambil nilai, kalau maksimum tu kita ambil nilai yang minimum lah, cikgu, paling kecil. Apa ni? Maksudnya nilai Kecil dalam maksimum. kecil dalam maksimum. Kecil dalam maksimum. Susah kat cerita dia cerita. Kan? Sebab dia kata S tu adalah nilai yang terbesar. 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh. Betul tak? Tapi kita kena ambil apa? Yang paling kecil. Antara yang paling besar. Faham kan ni? Boleh? Okay. Faham cikgu. Nombor 7. Yang ni yang kadang-kadang dalam exam. Biasanya topik ni kamu tak akan buat revision. Saya beritahu kamu je lah. Ramai pelajar saya tengok topik ni memang dia tengok lebih kurang je. Dia jarang akan buat revision. Biasanya dia akan buat revision mana? Buat OGIF, histogram tu cerita. Tentukan julat antara kuartil bagi set. Okey, nak buat julat antara kuartil, langkah pertama susun dulu. Susun. Jadi bila kita susun kat sini, kita akan dapat apa? 22. 23 kan? Okey, tolong saya kadang-kadang jam nak nampak ni 23. Lepas 23, 24 ada 2 orang. 24 2 orang. Lepas tu 25. 26 ada 2 orang. 27 28. 27 28. Betul Okey? Okey, macam mana kita nak dapatkan julat antara kuartil? Macam tadi lah. Mula-mula kita bahagi 2 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila kita bahagi 2, 9 kita bahagi 2, 9 bahagi 2 kita akan dapat 4.5. Kalau point best. Kalau point kita bunda je, terus ambil yang berapa? 4.5 bunda dapat 5. Jadi automatik yang tengah dia orang yang kelima. Ini. Nampak? Cek betul tak? Nampak? Sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. Ini kita panggil dia median ataupun kuartil kedua. Okey. Kemudian yang balance 2 ekor ni kita bahagi lagi. Bila kita bahagi, ini ada 4 orang. Jadi bila 4 macam tadilah, kita bahagi kita akan dapat tengah-tengah. Bila tengah-tengah maksudnya yang ini kena ambil 23 dengan 24 bahagi 2 dapatlah 23.5. Yang ini 26 dengan 27 bahagi 2 akan dapat 26.5. Jadi soalan dia julat antara kuartil. Julat antara kuartil sama dengan 26.5 tolak 23.5. Dapat jawapan kita 3. Okey? Boleh faham? Boleh? Nadira? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Ini kita panggil dia julat antara kuartil. Kita pergi tengok. Nombor apa ni? Nombor 8 pula. Yang ni saya rasa saya lebih sesuai kalau saya share lah. Dia kecil lah. Ini yang mana? File ni. Modul intervensi ni. Intervensi bab berapa? Boleh cek WhatsApp tak kejap? Ni bab 8 cikgu. Bab 8 yang dekat nama file saya tu. Jap ya. Oh bab 8 betul. Betul tak? Okey betul.
Memang tak nampak kan kalau saya tak share. Kena tengok juga. Sekejap Inilah dia. Betul lah. Oh, baik punya. Baik kau. Nampak kan? Ni clear sikit nampak. Oh, puas hati. Tadi tak puas hati. Okey. Kita buat. Tak boleh lah saya cuba. Sebab saya tak tahu kenapa sekarang ni kalau pakai Zoom, bila kamera dia tak berapa clear. Mungkin kamera murah kot. Okey. Nombor 8 Nombor 8 kat sini kamu tengok. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Okey, jadual. Jadi macam tadilah, semua ada berapa ni bilangan pelajar. Jadi kita kena tambah kat bawah tu adalah kita panggil dia kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Tambahkan kekerapan longgokan saya buat sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini kita punya X, data kekerapan dia adalah 4, 5, 11, 6, 8, 2. Kekerapan longgokan kita. Sini 4, sini 9, sini 20, 26, 34, 36. Okey. Jadi julat antara kuartil 36. Bila 36 bagi 2 kita rancang dulu tengok. Cuba So 36 bagi 2 akan dapat 18. Kan? 18 bagi 2 akan dapat 9. Ni semua boleh bahagi tepat. Bila boleh bahagi tepat maksudnya 9, 27. 18 campur 9. Betul lah 27. Bila boleh bahagi tepat, yang ini yang kacau. Kan? Kita dapat sini. Tengok yang pertama, kuartil pertama. Kedudukan yang ke-9 campur kedudukan ke-10 bahagi 2. Kuartil ketiga, kita hanya perlu 2 ni je. Sebab kita nak cari julat antara kuartil. Kedudukan yang ke berapa? 27. Campur kedudukan 28 bahagi 2. Okey? Tengok apa? Siapakah dia? Kedudukan ke-9 adalah tengok dekat X. 4. Kedudukan ke-10 orang sebelah dia. 5. Dapat 4.5 untuk kuartil pertama. Kuartil ketiga. Kedudukan ke-27. 26 bukan sini. Yang ni senang sikit lah. Okay? Sebab 27 kat sini, 28 pun kat sini. Ini tak masalah. Jadi dia benda yang sama. Jawapan kita adalah terus kuartil ketiga kita adalah 7. Jadi julat antara kuartil sama dengan 7 tolak 4.5 dapat jawapan kita 2.5. Boleh buat? Boleh? Boleh. Boleh kan? Okey. Kita pergi nombor 9 terus. Nombor 9 kat sini. Dia dah masuk bahagian seterusnya iaitu varian dan sisihan piawai. Varian dan sisihan piawai. Tengok. Okey. Formula. Ingat tak formula untuk varian?
formula sama dengan untuk varian adalah jumlah kan X kuasa 2 per dengan bilangan tolak dengan min kuasa 2. Ini kita panggil yang teknik terpisah. Satu lagi kita boleh buat teknik bergabung dengan min. Boleh, teknik beza. Jadi saya lebih suka teknik ni. Dia kena cari min dulu. Apa formula min pula? Min formula dia adalah jumlah X bahagi dengan N. Jumlah nombor bagi N. Jadi nombor dia bagi kat situ. Untuk sisi ampere awal tak perlu susun. Tak perlu susun. Lanyak je kalau tak banyak. Contoh ni 21, 23, 26, 19, 18, 27, 22, 20. Tak payah susun. Kan? Kita cari min dulu. Min sama dengan 21 campur 23 campur 26 campur 19 campur 18 campur 27 campur 22 campur 20 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Cuba berapa dapat? Tekan tengok. Saya dapat 22. 22. Kot lah. Cuba tunggu jawapan Safwan dulu. Ya, saya dapat 22 je. Betul lah, Okey. cikgu. 22. Jadi untuk kita punya variant kita hanya kuasa 2 kan semua ni. 21 kuasa 2 campur 23 kuasa 2 campur 26 kuasa 2 campur 19 kuasa 2 campur 18 kuasa 2 campur 27 kuasa 2 campur alamak tak muat naik turun bawah. 22 kuasa 2 campur 20 kuasa 2 bahagi dengan 8 juga. Jumlah ni kamu kena tolak dengan min kuasa 2. Ini kita ambil kalkulator sekejap. Okey. Dua puluh satu kuasa 2 campur 23 kuasa 2 campur 26 kuasa 2 campur 19 kuasa 2 campur 18 kuasa 2 campur 27 kuasa 2 campur 22 kuasa 2 campur 20 kuasa 2 3944. Per dengan 8 tolak 22 kuasa 2. Okey. 9 cikgu. Dapat 9. Cepat dapat Ni variance cikgu. Variant. 9. Okey 8. Okey. Dapat 9. Boleh variant? Okey. Boleh? Dapat Jadi formula penting. Formula kalau lupa tak apa, tengok aja kat senarai formula. Formula ni benda-benda ni dia bagi. Okey, kena berdiri pula ni. Macam berdiri mencari soalan. Okey, nombor 10. Variant bagi data yang dikumpulkan. Okey, variant yang ini 1, 3, ini X, ini F. 1, 3, 2, 5, 3, 3, 4, 6, 5, 3. Okey. Jadi ini formula je, senang je. Kan? Sebab bila formula kita akan dapat yang ini, kita boleh guna formula dia lain sikit kan.
Formula untuk min jumlah fx per dengan jumlah f. Untuk varian jumlah fx kuasa 2 per dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Ini kita ambil formula je. Formula dia ada bagi. Jadi kita pergi buat benda ni saja. Yang pertama, jumlah fx. Jadi saya akan ambil fx. Sini 3, 10, 9, 24, 15. Jadi jumlah dia adalah sama dengan campur semua ni. 3, 10, 13, berapa? 3 campur 10 campur 9 campur 24 campur 15. 61 jumlah F. Sini 3, 5, 3, 6. Berapa? 11 campur dengan 9, 20. Jadi min sama dengan 61 per dengan 20. Dapat 3.05. Dapat sama ke? Okey. Sama cikgu. Sama. Kemudian Fx kuasa 2 pula. Fx kuasa 2 yang ini maksudnya 3 kali 1 kuasa 2. 3 juga. 5 kali 4, 20. 3 kali 9, 27. 6 kali 16. 6 kali 16 berapa? 96. 96. 3 kali 25, 75. Berapa total dia? $221. Okey, jadi masuk dalam formula ni varian sama dengan 221 bahagi dengan 20 tolak dengan min kita tadi 3.05 kuasa 2. Dapatlah varian. $1.7475. Boleh ini boleh ingat sikit-sikit lah cerita pasal apa? Varian. Nanti sistem piawai sama juga cerita dia. Okey, Syirah. Okey. Okey. Yang ni kau cakap ni topik ni. Okey, kita tengok nombor 11. Ini senang sikit lah. Nadira boleh ikut ke? Nadira boleh? Boleh. Boleh. Okey, teruskan. Nombor 11 kat sini. Ambil terus kat situ. Dia bagi set data dia 8, 9, 10, 12, 14, 15. Kalau kamu jumpa soalan macam ni lah exam, tolong buat. Sebab apa? Dia dah susun. Terima kasih. Hitung min dan sistem piawai bagi set data di atas. Dia min. Min sama dengan 8 campur 8 campur 9 campur 10 campur 12 campur 14 campur 15 bahagi dengan 7. Dapat 76 bahagi 7. 10.86. 10.86. 10.86. Okey. Itu kita punya apa? Min. Sisihan piawai pula. Sisihan piawai sama macam buat variant, cuma dia ada punca kuasa. Itu saja.
Jadi kita kena ambil kuasa 2 semua ni. 8 kuasa 2 campur 8 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 bahagi dengan 7 tolak dengan 10.86 kuasa 2. Semua ni dah dapat jawapan baru square root. Jadi kalkulator je kita dah ada. Selamat. Lapan kuasa 2 campur 8 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 874 per dengan 7 tolak 10.86 kuasa 2. Dua 2.63. 2.63. 63. Saya dapat lain ni. Sekejap. Salah. Isyak dapat apa Isyak? Cikgu. 2.63 cikgu. Saya pun sama. Oh sama. 10.68 ke cikgu dapat? Oh kamu dah buat square root sekali Ha. Oh patutlah. Cikgu. Patut saya. Kenapa saya dapat lain? Saya tak buat square root lagi. 6.91 8. Okey, kurang 2.63 betul Okey. Kalau sikit ni kita boleh pakai kalkulator pun boleh pakai. Kalkulator kamu macam mana kalkulator? Saya putih. Putih. Putih macam saya punya ni kot. Handphone punya sama kan? Cikgu sama cikgu. Jadi kita boleh pakai mod SD ni. Mod stat kan? Mod. Yang ni macam Mana standard deviation, sample of variant, population variant. This one. Pening. Saya tak tahu pakai. Kalau kalkulator biasa tu saya nanti pakai. Yang ini jam. Okey. Tak boleh. Saya tak tahu. Nanti saya beli kalkulator lah. Okey. Satu lagi boleh? boleh Setiap cikgu. cerapan bagi set data di atas didarab dengan 2. Hitung min dan sisian piawai yang baru. Yang ini ada perubahan berlaku secara konsisten. Perubahan berlaku secara konsisten. Maksudnya semua data terlibat. Okey. Jadi untuk cerita ni kita ada bagi beberapa bahagian orang. Yang pertama kita cerita dia pasal mean, ada mode, median. Mean, mode, median ni. Okey. Tiga-tiga orang ni, dia cerita dia tiga-tiga orang ni saya panggil dia geng yes to all. Yes to all maksudnya apa? Kalau campur tolak pun dia follow, darab bahagi pun dia follow. Dia ikut je cerita dia. Apa jadi-jadilah. Dia tak buli. Faham Okey. Untuk ni, julat. Julat ada dua orang lah. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey. Julat ni, dia tambah tolak dia tak heran tau. Tambah tolak. Apa kau tambah tolak? Tak heran. Tak ada efek. Tambah tolak tak ada efek kat dia. Untuk julat. Julat antara kuartil pun sama. Tak ada efek.
kau tambahlah tolak nombor dia tetap sama juga. Jawapan dia tetap tak boleh lari. Kan? Jadi cuma kalau ada darab dengan bahagi. Dia jadi lain cerita dia. Dia hanya efek darab dengan bahagi. Kes ni sama juga dengan sisihan piawai. Sisihan piawai. Sisihan piawai dia hanya efek dengan darab bahagi. Okay. Variant lain cerita dia. Variant tak boleh. Kita kena buat sisihan piawai dulu baru buat variant. Kan? Sisihan piawai dulu baru cari variant. Sebab variant tu dia kuasa 2 daripada sisihan piawai. Ini cerita dia. Jadi kat sini, bila dia kata min dengan sisihan piawai yang baru, dia kata set data di atas didarab 2. Efek tak? Efek. Sisihan piawai efek, min pun efek. Okay. Jadi min lama, min baru sama dengan min lama darab 2. Itu je jawapan dia, cukup habis. Sama juga dengan sisihan piawai. Sisihan piawai baru sama dengan sisihan piawai lama darab dengan 2. Dah. Settle. Okey, kita tengok apa jadi efek dia. Kan? Jadi min nama tadi berapa, kita kira min tadi berapa? Mana min tadi? 10.86, betul? 10.86. Jadi min baru kita adalah 10.86 darab 2. Dapat jawapan terus. Sisihan piawai pun sama juga. Sisihan piawai kita adalah yang lama tadi 2.63 darab 2. Selesai. Tak perlu pergi buat baru kan. Okey. Nampak? Itu soalan dia tanya apa? Nyatakan kesan perubahan data tersebut. Kesan dia yang ini sebenarnya cerita dia. Sebenarnya kalau ikut soalan ni dia suruh buat yang baru lah. Satu kerja buat yang baru tak payah. Kesan dia adalah macam mana cerita kesan ni? Kesan perubahan dia adalah min menjadi 2 kali ganda, 2, dan sisihan piawai juga menjadi 2 kali ganda, didarab dengan 2 juga. Itu kesan dia lah. Kesan dia, jenis ayat ni saya tak berapa cekap sangat lah. Jadi kamu tengok apa perubahan dia. Kita gunakan dalil akli je lah. Kan? Jadi akli, apa yang kita rasa terkesan dengan dia, kita tulis je cerita dia. Okay. Boleh faham ni? Boleh. Boleh tapi kalau dia kata data tu ditambah sebanyak 2, min saja efek. Sisihan piawai tak efek. Maksudnya sisihan piawai tidak berubah. Kalau semua data tu kita tambah ataupun tolak saja. Dia tak efek. Darab saja efek. Okey. Tak sempat pun, sikit je. Saya ingat boleh dapat banyak tadi. Hampir. Tak sempat. Okey. Saya satu lagi lah saya tunjuk. Yang tadi kita dah buat tadi. Cerita dia pasal apa? Plot kotak. Rasa kamu dah boleh buat ni. Kotak yang tadi kita buat kan. Dah boleh ni. Maksimum berapa. Kuartil pertama dah reti buat dah. Median pun dah reti buat. Kuartil kedua maksimum pun dah reti buat dah. Tak ada masalah. Kan? Cuma bina satu plot kotak berdasarkan data berikut. Kita kena buat macam tadilah cerita dia. Yang ini sikit je. Tadi lagi banyak data dia. Cikgu. Ya. Kalau yang macam nombor 12 tu macam mana cikgu? Mula-mula macam mana? Jadual menunjukkan markah bagi 5 subjek yang diduduki oleh Murni Ahmad. Tentukan sukatan syarakat yang paling sesuai digunakan sama ada julat antar kuartil atau sisihan piawai. Berikan justifikasi dan hitung nilai tersebut. Pelajar manakah yang lebih konsisten? Dia nak konsisten ni. Bila dia nak konsisten, maksudnya yang mana kita ambil? Konsisten kita akan gunakan apa? Sisihan
piawai. Oh, kalau data tu ada nilai ekstrim macam mana Kalau cikgu? nilai ekstrim kita kena pakai julat antara kuartil. Tapi julat kuartil tu dia kalau pelajar manakah yang lebih konsisten ni, biasanya konsisten ni kita memang akan pakai sisian piawai. Ekstrim tu bila soalan tu nak tentukan kata serakan dia lebih besar atau lebih kecil lagi. Kalau nilai serakan lebih besar atau lebih kecil baru kita gunakan julat antara kuartil. Saya tengok ayat dia kan. Apa dia kata ayat dia? Dia ada ayat dia cantik lah dia bagi ayat. Saya buat bagi ayat ni saya jam. Saya tak pandai sangat. Itu dia. Okey. Ni saya baca je. Okay, kemudian nampak kot. Ni tengok. Ni dia ambil pada ringkasan. Dia kata kat situ, julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Tetapi julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang data yang ditabur. Paling senang kita pun. Kan? Tapi dia tidak memberikan gambaran yang baik. Julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim. Nampak? Julat antara kuartil. Sisian piawai digunakan untuk membanding dua set data. Ini kalau dibagi dua set data, sisian piawai digunakan. Sisian piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala sisian piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Ini cerita dia. Nampak ke? Nampak cikgu. Dia cerita. Jadi contoh macam data macam ni, ada dua data macam ni. Jadi yang sesuai kita guna apa? Sisihan piawai untuk membandingkan dua set data. Jadi kita boleh tentukanlah pelajar manakah yang lebih konsisten. Boleh? Ustaz? Ni Itu Boleh, ada cikgu. ayat ni, satu lagi ayat apa mana? Yang ni. Ya, Tengok. Bila satu pencilan dimasukkan, ni masalah bila menyebabkan ada pencilan, nombor ekstrim lah. Okey. Julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Maksudnya tak ada efek. Dia kalau efek pun sikit, dia tak ada efek kalau ada pencilan. Julat akan berubah dengan mendadak jika nilai maksimum atau minimum kedua-duanya berubah. Nampak? Julat dia terus efek. Varian dan sistem piawai juga akan bertambah dengan banyak. Tak boleh pakai juga varian dengan sistem piawai kalau ada pencilan. Pencilan paling sesuai hanyalah kita gunakan apa? Julat antara kuartil. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okay. Kalau set data sikit tak apa. Buku ni bagus sebab dia yang buat buku ni juga orang yang buat buku teks. Okey? Jadi lebih kurang macam itulah. Kalau kamu ada soalan nanti kamu boleh tanya kemudian. InsyaAllah. Kan? Cuma saya memang risau antara topik yang saya risau untuk kamu adalah topik ni. Sebab topik ni dia ada dua tau. Kan? Ingat ke? Form 5 satu, Form 4 satu. Itu yang dahsyat topik sukatan serakan ni. Jadi fokus kat sini kan. Sebab zaman sekarang kita panggil dia zaman teknologi yang dahsyat. Iaitu
zaman pelaburan. Macam-macam pelaburan zaman sekarang. Jadi kamu kena cekap lah guna ni. Kan? Kalau kamu tengok dekat viral mana-mana pun pasal pelaburan, dia mesti ada satu graf yang dipanggil graf lilin. Pernah tengok graf lilin? Graf lilin dia, kamu nampak yang macam ni. Dia naik macam tu, macam tu. Macam tu. Kamu nampak? Ini graf ni. Sebenarnya graf ni adalah plot kotak yang disusun banyak. Plot kotak yang disusun secara menagak. Nama dia plot lilin, graf lilin. Yang ni kamu nanti satu hari nanti kalau kamu bahagian investment kan, yang melihat pada unjuran untuk pelaburan ke apa, forex ke, komoditi ke apa benda semua, ini antara graf yang kamu kena master. Kan? Bila kamu tengok graf ni, kamu dapat cerita dia, kamu dah faham. Cerita dia yang ujung ni adalah maksimum, ini minimum, ini kuartal pertama, kuartal ketiga, median tak nampak, dia tak ada. Kan? Cuma kita boleh faham cerita dia bila dia bergerak lah. Okey? Boleh? Boleh. Boleh okey, tak apa. Jadi saya rasa untuk malam ni sampai sini dulu. Kamu pun sekolah besok, insya-Allah. Kan, jadi kalau ada kekurangan saya minta maaf, kamu tengok balik. Kalau ada apa-apa yang saya cerita malam ni tiba-tiba kamu tengok nanti kamu akan dapat ada benda yang salah, kamu tolong beritahu saya. Sebab saya record benda ni, saya share kat public, takut salah. Satu Malaysia silap. Mana baca. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya Nadira. Cikgu post video ni kat mana? Dekat YouTube saya. YouTube. Kamu tak ada? Kamu ambil ni ya, senang ya. youtube.com kamu /C, maksudnya ni channel tak nama saya. Azman Muhammad. Dia keluar lah banyak. Kamu boleh tengok lah. Kan ada banyak, beratus ada. Tengoklah yang mana SPM ada Med, ada MN. Okey. Okey, cikgu. Terima kasih. Baik.